Okey, berjumpa lagi kita dengan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tingkatan 2. Okey, tajuk pada hari ini cikgu nak fokuskan 2.0 iaitu berkenaan dengan penyalahgunaan bahan, iaitu kita tengok pada risiko penyalahgunaan bahan. Okey, risiko penyalahgunaan bahan pada topik ini adalah lebih kepada risiko diri sendiri. Standard pembelajaran, kita ada standard pembelajaran ada 3. Yang pertama adalah untuk menghuraikan risiko penyalahgunaan bahan. Okay, yang kedua, mengaplikasikan kemahiran kecekapan psikososial dalam menangani risiko penyalahgunaan bahan. Dan yang ketiga, menilai faedah tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan bahan. Okay, murid-murid boleh tengok muka surat 152 hingga 153 dalam buku teks. Okay, risiko penyalahgunaan bahan terhadap diri sendiri ni ada 7. Okay, anak-anak murid-murid cikgu nanti boleh tengok dalam buku teks yang cikgu dah berikan pada beberapa minggu yang lepas lah. Okay, boleh semak Google Classroom masing-masing. Untuk pengenalan, rokok, alkohol dan dadah merupakan bahan yang boleh menghayalkan dan memabukkan. Rokok, alkohol dan dadah menyebabkan seseorang itu akan mendapat gangguan kesihatan. Contoh gangguan kesihatan seperti hilang pertimbangan, cepat marah, bertindak agresif dan boleh menyebabkan seseorang itu hilang kewarasan akal fikiran. Bermaksud dekat sini seseorang itu tidak boleh membezakan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Amalan gaya hidup yang sihat tanpa ada alkohol, rokok dan juga dadah boleh menghindarkan diri daripada penyakit berbahaya. Okey, sekiranya anda terlibat dengan rokok, alkohol dan dadah, anda akan mudah mendapat penyakit-penyakit yang berbahaya. Okey, apakah maksud penyalahgunaan bahan? Penyalahgunaan bahan boleh menyebabkan seseorang itu individu berisiko untuk mendapat masalah-masalah kesihatan, kegiatan-kegiatan antisosial dan juga sehingga menyebabkan seseorang itu menjerumuskan dirinya dengan aktiviti-aktiviti jenayah. Bahan-bahan yang disalahgunakan boleh memudaratkan kesihatan dan menyebabkan seseorang individu yang terlibat mudah untuk hilang pertimbangan dan melakukan perkara-perkara yang di luar jangkaan seperti perbuatan membunuh. Ini yang cikgu cakap tadi, kesan penyalahgunaan bahan kepada diri sendiri ada 7. Yang pertama pada fizikal, yang kedua kepada janin, yang ketiga pada saraf, yang keempat kepada hati, dan yang kelima kepada sosial, mental dan emosi, dan yang terakhir kepada otak. Kita tengok fizikal. Gangguan kesan kepada fizikal dia akan mempengaruhi sistem jantung kita, cara kita bernafas dan juga saraf metabolisme dan otot-otot. Ini adalah gambar jantung awak gambar jantung yang ada dekat dalam badan kita lah. Ini pula metabolism, sistem metabolism dalam badan. Ini adalah sistem muscle awak. Dekat badan awak ada beberapa bahagian otot-otot lah. Di tubuh badan. Fungsi otak akan terganggu, sehingga boleh menyebabkan seseorang itu mendapat penyakit epilepsi. Yang selalu kita panggil dia sebagai sawan. Sawan ini adalah berlaku disebabkan oleh kekejangan otot. Ia boleh memberi kesan sampai ke otak. Mata akan kelihatan merah dan berair serta hidung berhingus. Seterusnya perut berasa sakit. Ini daripada segi fizikal. Cikgu masih lagi dibawa kesan pada subtopik fizikal. Perut merasa sakit sehingga boleh kadang-kadang menyebabkan seseorang itu muntah-muntah, cerit-berit sehingga menyebabkan badan terjejas. Bila awak dah muntah-muntah, cerit-berit menyebabkan badan awak semakin hari semakin kurus. Tubuh pun akan menjadi menggigil akibat penurunan kadar metabolisme dalam badan. Sebab tu kalau kita tengok penagih-penagih dadah yang ambil dadah tu, awak tengok badan dia semua kurus-kurus. Lepas tu kalau awak tengok dia pun, dia kalau jalan pun awak nampak dia badan dia menggigil. Macam sejuk aja keadaan dia.
Okey, penampilan diri tidak terurus dan tidak normal. Okey, macam gambar yang awak tengok kat slide cikgu ni, okey, perubahan yang sangat ketara. Okey, bila dia dah ambil bahan-bahan penyalahgunaan bahan tu, keadaan diri dia nampak lebih macam kusut, dah tak terurus. Okey, kalau macam dulu handsome, okey, bila dah ada penyalahgunaan bahan, dia dah jadi tak handsome. Okey. Okey, kesan yang kedua berlaku kepada janin. Okey, ini apabila ada individu perempuan yang mengandung lah. Okey, kesan dia pada janin kalau kita terlibat dengan penyalahgunaan bahan, yang pertama saiz kepala akan jadi terlalu kecil berbanding dengan badan. Okey, maksud dia kepala dia jadi kecil, badan dia besar. Okey, keadaan muka yang rata dan kelemahan pada sendi-sendi dan otot-otot. Okey, mengalami kekurangan berat badan, mengalami kecacatan. Okey, kesan yang ketiga pada saraf. Okey, pada saraf dia akan merosakkan saraf-saraf yang terdapat di dalam tubuh badan kita. Okey, itu yang menyebabkan imunisasi rendah, menyebabkan kecenderungan mendapat pelbagai jenis penyakit. Okey, contohnya seperti sindrom Wernicke-Korsakoff dan kerosakan sel-sel otak yang seterusnya boleh membawa kepada komplikasi psikiatri. Okey. Sorry, cikgu salah sebut. Okey, ni awak boleh tengok awak punya otak tu mengecut. Okey, ni gambar otak tu mengecut yang awak tengok dekat slide cikgu. Okey, ini keadaan mata. Okey, ini keadaan muka. Awak akan tengok nanti mata sebelah tak sama, okey, hidung jadi lain, kepala jadi kecil. Ini perubahan daripada segi ni lah. Okey, rupa paras dia kita tengok pun kita tahu ada penyalahgunaan bahan, kesan. Okey, ini kepala jadi kecil. Okey, awak boleh tengoklah kesan-kesan dia. Muka pun rata. Tengok bibir dia pun macam lain kan. Okey, kesan seterusnya pada hati. Okey, hati akan mengalami kerosakan yang serius seperti sirosis hati yang boleh membawa maut. Okey, mengurangkan kemampuan hati untuk berfungsi dengan lebih sempurna. Okey, sepatutnya hati kita normal. Okey, hati kita normal, tapi bila kita dah ada penyalahgunaan bahan, dekat hati kita ni akan ada tumbuh bintik-bintik ataupun dark circle yang macam boleh menyukarkan awak punya proses dalam tubuh badan awak. Okey. Okey, yang kelima, kesan pada aspek sosial. Okey, bila awak penyalahgunaan bahan daripada aspek sosial ni, dia boleh menyebabkan seseorang tu hilang minat. Dia tak peduli apa yang dia sedang buat, apa yang dia perlu lakukan. Okey, jika awak tengok macam gambar yang cikgu bagi ni, seseorang yang hilang minat ataupun dia tak mempedulikan tanggungjawab terhadap diri dia sendiri, keluarga ataupun masyarakat. Okey, kalau pada pelajar mungkin boleh menyebabkan seseorang individu muda itu dia dah tak nak belajar. Okey, mulalah ponteng sekolah. Okey, itu adalah contoh-contoh daripada segi murid lah. Okey. Okey, bila dah ada masalah daripada segi malas, tak ambil peduli semua, dia akan menyebabkan prestasi dan juga disiplin seseorang yang bekerja, seseorang yang datang ke sekolah itu akan merosot. Okey, dulu dia rajin, lama-lama bila ada masalah macam ni, dia terjejas. Okey, tingkah laku dan sikap akan berubah daripada yang biasa diamalkan sebelumnya. Dulu dia seorang yang happy go lucky. Lama-lama dia jadi seorang yang pendiam, banyak termenung, dia menyendiri. Okey, tidak menghiraukan kesihatan diri. Okey, dia tak jaga diri dia sendiri. Okey, lama-lama dia menyebabkan seseorang itu mudah mendapat sakit. Okey, bersikap pemarah sehingga berlaku perpecahan, penderaan dan keganasan dalam keluarga. Ini awak boleh tengok dekat berita. Okey, berapa ramai orang yang menyalahguna bahan, contoh ambil dadah. Okey, boleh menyebabkan sesebuah keluarga yang dulu harmoni lama-lama berlaku
perpisahan, okey. Ibu dera anak, bapa berdera anak, kan. Ibu bapa bercerai, itu adalah contoh-contohnya. Okey. Dan saya harap perkara ni tak berlakulah pada anak-anak murid saya. Okey, bila dah berlaku penyalahgunaan bahan ni, seseorang individu tersebut dia lebih suka menyendiri. Bila dia menyendiri, mulalah fikir perkara-perkara yang tidak baik. Okey, sebab dia pun dah kewarasan akal fikiran pun dah semakin kurang, kan? Okey, kemudian dia akan disisihkan oleh keluarga dan masyarakat. Tak ada kawan-kawan yang nak berkawan dengan mereka semua. Okey, Cikgu Haini harap setakat itu saja untuk kesan pada minggu ini. Okey, kesan untuk mental dan emosi dan otak, Cikgu akan sambung pada kelas seterusnya. Alright, so macam biasa, anak-anak murid Cikgu perlu salin nota-nota yang ada ni dekat dalam buku latihan anda. Ikut slide cikgu. Yang ada nombor saja anda perlu salin. Sekiranya ada peta writing, you pun buat peta writing. Alright? Kemudian you masuk dalam Google Classroom cikgu. Macam biasa ada soalan latihan yang awak perlu jawab. Okay, terus jawab soalan latihan cikgu dalam tu. Tak perlu salin dalam buku latihan. Alright? Sekiranya anda ada masalah, tak faham, okay, awak boleh tanya cikgu dalam grup Telegram Pendidikan Kesihatan. Alright? Kita jumpa pada kelas seterusnya. Terima kasih.